Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada kuliah sumur kali ini kita di surau menjemput yang berbahagia Al-Fadhil Ustaz Fahmi merupakan imam dua di Masjid Taman Seri Kudra. Jadi tanpa membuang waktu kepada mari kita sama mendengar apa perkongsian yang akan dikongsikan daripada beliau mengenai bulan Ramadan dan sebagainya, mengenai bulan Ramadan dan tanpa membuang saya berikan kepada Ustaz insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala di atas rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Allah bagi kita umur sehingga kita dapat mengacapi 10 hari terakhir pada bulan Ramadan. Mudah-mudahan dengan peluang yang Allah bagi tersebut dapatlah kita beramal ibadah siang dan malam. Ya, pada malamnya mudah-mudahan kita mendapat malam Al-Qadar. Jadi pada tengah hari ini saya akan berkongsi pada tuan-tuan sekalian iaitu berkenaan dengan daripada kitab Mawsu'atil Adabil Islamiyah, ya, himpunan adab-adab dalam Islam. Saya ambil satu bab iaitu bab as-siyam, ya, bab berpuasa. Kata penulis, puasa ni termasuk salah satu ibadah yang paling agung dan paling utama bagi seorang manusia untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan, puasa ni ada pada setiap agama. Ya, puasa orang Islam tak boleh makan dan minum daripada subuh sampailah maghrib. Tapi agama lain berbeza puasa mereka. Ya, ada puasa mereka ni tak makan tengah malam. Ada yang tak makan tapi boleh minum. Ada yang tak boleh makan makanan yang bernyawa. Ya, macam binatang-binatang tak boleh. Dia kena makan tumbuhan sahaja. Ada puasa di antara mereka ni yang tak berkahwin. Tak boleh berkahwin. Ya, berbeza-beza. Tetapi puasa yang terbaik adalah puasa orang Islam lah, puasa Islam, kerana daripada agama yang benar. Kemudian Nabi-Nabi yang terdahulu pun ada puasa, ada ibadah puasa yang tersendiri yang Allah fardukan kepada umat mereka. Ya. Contohnya disebutkan Nabi Adam, ada riwayat mengatakan puasa sepanjang tahun. Wallahu alam, sama ada wajib ataupun sunat. Kalau puasa Nabi Daud selang sehari. Selang sehari. Dia tak ada puasa Ramadan tapi puasa selang sehari. Namun begitu puasa-puasa umat terdahulu mereka kena ikutlah sebab telah difardukan kepada Nabi dan umat mereka. Tujuan utamanya adalah takwa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusshiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Wahai orang-orang beriman, difardukan kepada kamu berpuasa seperti mana yang telah difardukan kepada kaum yang terdahulu. Kaum terdahulu ni umat-umat Nabi yang terdahulu. La'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kamu bertakwa. Jadi tujuan puasa daripada zaman Nabi Adam sampailah zaman sekarang tidak lain tidak bukan adalah
Allah nak latih kita, nak suruh kita jadi orang yang bertakwa. Ya. Kerana apa? Kerana Allah ni sangat sayang kepada hamba-hambanya. Kalau boleh Allah nak masukkan kita semua ke dalam syurga. Tapi kalau masuk kita semua dalam syurga, tak adil pula. Bagaimana pula dengan orang yang melakukan maksiat? Takkan dia pun masuk syurga juga. Orang yang melakukan syirik. Jadi Allah pun latih kita pada bulan Ramadan. Ya. Kita ni hidup di dunia ni ada beberapa ujian, beberapa halangan yang menyebabkan kita mencabar sikit nak jadi orang bertakwa. Antaranya musuh di dalam diri iaitu nafsu. Nafsu ni suruh kita kehendak diri berlebihan, nak makan banyak, nak berkahwin, ya, nak perempuan, nak harta banyak, nak tidur banyak. Kan bulan Ramadan sedap tidur, dah tidur lagi, dah tidur lagi. Nak main banyak, budak-budak main game, lepas sejam tambah lagi. Itu nafsu. Kita juga ada musuh luaran, musuh gaib, iaitu syaitan. Syaitan ni bisikan, memberi idea. Ya, idea suruh buat jahat. Ya, kalau suami isteri bergaduh, dibisik pada suami ataupun isteri, suruh jawab macam ni. Ini idea. Dan kita juga ada musuh nyata, ya, syaitan di kalangan manusia lah. Yakni orang yang mengajak kita, suasana yang mengajak kita buat maksiat. Suasana supaya bermaksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Allah pun latih kita pada bulan Ramadan. Kita pun menahan diri daripada melakukan perkara tersebut. Ya, supaya mudah-mudahan la'allakum tattaqun, mudah-mudahan bertakwa. Umat-umat terdahulu mereka agak cemburu. Nabi-nabi terdahulu amat cemburu dengan kelebihan yang diberikan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana apa? Kerana umat Nabi Muhammad ni umurnya baina sitin wa sab'in, kata Rasulullah. Di antara 60 hingga 70 purata dia. Ya, tapi sekarang kalau ikut kajian, purata umur manusia ni lebih kurang 80-90. Sebab apa? Sebab ini sebelum Covid berlaku lah. Sebab perang dah tak ada, perang kurang, kemudian orang ramai yang sihat. Ya, ramai yang sihat. Sekarang dah start Covid, mungkin dia punya purata dia dah turun balik. Jadi kata Rasulullah baina sitin wa sab'in, umurnya 60 hingga 70. Tapi di akhirat kelak pahalanya banyak. Umpama hidup beratus tahun, beribu tahun. Sedangkan umat yang terdahulu, umur umat terdahulu ada yang ratusan tahun. Tetapi pahalanya tak banyak. Pahalanya tak banyak. Ya. Seperti mana Nabi Adam ada diriwayatkan bahawa umurnya 930 tahun. Kemudian Nabi Nuh 1000 tahun, ada kata 950 tahun. Makin lama makin jauh daripada Nabi Adam, makin pendek umur. Ada Nabi 300 tahun, ada 100 lebih. Nabi Ibrahim panjang juga umurnya. Kemudian Nabi Isa 33 tahun, tapi tak meninggal, diangkat ke langit. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi terakhir, umurnya 63 tahun. Ya, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khalaqallahu Adam wa tuluhu sittuna zira'a. Diciptakan Nabi Adam ni sittuna zira'a, tingginya 60 hasta. Thumma qala, kemudian dikatakan kepada Nabi Adam, idhhab fasallim ala ulaikal malaikah. Pergilah bagi salam kepada malaikat-malaikat itu. Allah perintahkan Nabi Adam. Fastami' ma yuhibbunaka tahiyyatuka wa tahiyyatu zurriyyatik. Dengarkan apakah jawapan malaikat, ucapan selamat kepada diri engkau dan kepada zuriat keturunan engkau. Maka faqal, Nabi Adam pun pergi, Nabi Adam pun bagi salam, assalamualaikum. Faqalu, jawab malaikat, assalamu alayka wa rahmatullah. Salam sejahtera ke atas kamu dan rahmat Allah. Fazaduhu wa rahmatullah, ditambah kataan wa rahmatullah. Maka sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fakullu man yadkhulul jannah ala surati Adam falam yazalil khalqu yanqusul hatta al-an. Maka kata Rasulullah, setiap orang yang dimasukkan ke dalam syurga akan dibentukkan jasad dia seumpama Nabi Adam, situ nazira'a, 60 hasta. Ya. Dan kata Rasulullah lagi,
Manusia ni sentiasa berkurangan ketinggian mereka semenjak penciptaan Adam hatta al-an, sampailah sekarang. Sampai bila? Sampai zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ni hadis sahih riwayat Imam Bukhari. Jadi Rasulullah kata Nabi Adam 60 hasta. Tinggi tuan-tuan. 60 hasta. Sini sampai sini dia kira 1 hasta. Kalau tangan orang panjang lagi tinggi. Ya, 60 hasta. Di Arab Saudi pernah beberapa tahun lepas mereka ukur 60 hasta tu macam mana. Ya, dia adalah berapa sentimeter, dia pun buat jubah. Dia buat jubah Nabi Adam, dijahit selama beberapa belas hari. Tuan-tuan boleh Google ada. Dia pun angkat dengan crane. Dia kira betul-betul 60 hasta. Dia tolak kepala dia lah. Ya, dia angkat dengan crane, tinggi jubah tersebut 29 meter. 29 meter. Itu kalau tak termasuk kepala. Kepala tambah sikit 2-3 meter. Maknanya besarnya Nabi Adam. Kita paling tinggi pun 2 meter lah. Orang Malaysia. Orang Malaysia paling tinggi 2 meter. Ini 29, 30 lebih meter. Maknanya besarnya Nabi Adam. Tapi kata Rasulullah SAW, manusia ni semakin lama semakin rendah. Semakin rendah, semakin rendah. Sampailah zaman Rasulullah, standard sampai sekarang. Orang Barat, orang Turki, badan besar-besar. Orang Arab. Sampai orang Malaysia, kecil-kecil sikit. Ya. Jadi orang zaman dahulu badannya besar, umurnya panjang, tapi pahalanya tak seberapa. Tetapi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam umurnya tak panjang seperti umat terdahulu, tapi pahalanya melimpah ruah. Ya. Baik. Ada satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah menceritakan ada seorang daripada Bani Israel. Zaman dulu kata Rasulullah, ada seorang ni Allah hidupkan di sebelah pulau. Ya, umurnya 500 tahun. Malamnya beribadah qiyamul lail, siangnya berpuasa. Setiap hari dimakan sebiji buah delima daripada pulau tersebut. Allah tumbuhkan takmis daripada sepohon pokok delima. Selama 500 tahun. Minum air gunung, air pulau. Ya. Maka dia pun beribadah selama 500 tahun, Allah rezeki dia macam tu. Maka dia rasa dia dah puas hati dan ibadah, dia pun berdoa kepada Allah supaya dicabut nyawa ketika sujud. Allah pun tunaikan, dia pun mati ketika sujud, beribadah kepada Allah. Di akhirat kelak kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah pun perintahkan malaikat, wahai malaikatku, masukkanlah hamba-Ku ini ke dalam syurga-Ku dengan rahmat-Ku. Maka kata pemuda tersebut, ya Allah, kau nak masuk syurga dengan rahmat-Mu? Ya, benar. Masukkanlah aku syurga dengan amalan-Ku. Sebab dia rasa amalan dia dah bagus 500 tahun. 500 tahun umur dia. Maka Allah pun perintahkan timbang sebelah mata. Ditimbang nikmat sebelah mata. Sebelah mata dia sihat, tak rabun. Kalau kita, kan, orang biasa sekarang ni umur 60, 70 dah pakai spek dah. Kan, dah mula rabun dan mula naik katarak dan sebagainya. Dia 500 tahun sihat walafiat. Umur dia. Ditimbang sebelah mata, ditimbang dengan amalan soleh selama 500 tahun. Ringan amalan soleh tersebut, berat lagi nikmat sebelah mata. Maka Allah perintahkan kepada malaikat, campakkanlah hamba-Ku ini ke dalam neraka. Semasa nak dicampakkan, dia pun mohon ampun kepada Allah, diminta supaya dimasukkan syurga dengan rahmat Allah. Maka dimasukkan syurga dengan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi itu dalil umat-umat terdahulu panjang umur dan rajin beribadah. Ada yang rajin beribadah, tapi pahalanya tak seberapa seperti mana umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebutkan dalam sebuah hadis, satu amal soleh paling kurang digandakan 10. Paling kurang minimum. Tak ada 8, tak ada 7, tak ada 6, 10. Ya. Maksimum 700. Bahkan ada ulama mensyarahkan daripada ayat Quran, daripada hadis tersebut, bahkan boleh lebih daripada 700 lagi. Ya, sabda Rasulullah dalam hadis secara zahirnya sampai 700 maksimum. Tengok solat sendirilah. Solat fardu, ketika Rasulullah menerima perintah solat ketika peristiwa Isra' Mi'raj, 50 waktu. Bila turun berjumpa dengan Nabi Musa suruh naik minta kurang. Turun naik minta kurang, last kali jadi 5. Bila bertemu lagi Nabi Musa semasa nak turun, kata Nabi Musa, mintalah kurang lagi. Umatmu tak mampu buat 5 ni. Maka kata Rasulullah SAW, cukuplah 5 ini kerana Allah telah
berfirman, 5 solat fardu sehari semalam ni, setiap satu solat ni sama dengan 10 solat. Maknanya pahalanya sama dengan 50 solat. Itu kalau solat seorang-seorang. Kalau solat berjemaah, darab 25. Darab jadi 27 darjat. Maha pemurahnya Allah Subhanahu wa taala kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi kalau buat dosa dikira satu juga, tak ganda-ganda, disebutkan dalam hadis. Maha pengampunnya Allah, nak mengharapkan kita bertaubat selalu. Ya. Kecuali dia akan berganda kalau kita buat orang lain tiru. Bila kita berbangga, kan, orang ni isap rokok contohnya, dosa isap rokok, lepas tu update dekat Facebook, update dalam WhatsApp status ke, orang pun tengok, oh nampak cool lah dia isap rokok, aku nak isap rokok gaya dia lah. Orang isap rokok dia pun dapat pahala, dapat dosa tersebut. Dosa sebab apa? Orang tiru dosa kita. Tapi kalau dibuat sorang-sorang, senyap, orang tak tahu, dikira satu juga. Maha pengampunnya Allah Subhanahu wa taala. Itulah keistimewaan yang diberikan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Antara keistimewaan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Allah kurniakan malam Al-Qadar. Disebutkan dalam surah Al-Qadr, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam Al-Qadar tersebut lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan tu kalau dibahagi dengan 12 bulan bersamaan 83 tahun lebih. Jadi kalau tuan-tuan, kita dapat, kalaulah kita dapat beramal pada malam Al-Qadar sepanjang hidup kita ni 10 kali, maknanya tuan-tuan dah ada pahala 830 tahun. Umurnya 80 tahun je, contoh. Kalau dapat 20 kali malam Al-Qadar, tuan-tuan telah ada pahala 1660 tahun lebih. Ya, umurnya tak sampai pun 100. Sebab kata Rasulullah, baina sittin wa sab'in, umur umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi itu specialnya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada orang tanya pula, cakap senanglah ustaz. Bukan senang nak dapat malam Al-Qadar tu. Sepanjang hidup saya tak pernah lagi dapat. Kata pak cik tersebut yang berumur 50 tahun. Betul ke tak pernah dapat? Orang Melayu kita ingat ke kalau dapat malam Al-Qadar ni bila nampak pokok sujud baru dapat? Kan? Dia ingat macam tu. Sebenarnya tuan-tuan, kalau kita istiqamah, sebab kata Rasulullah, carilah malam Al-Qadar 10 malam terakhir. Kalau kita istiqamah 10 malam beramal tersebut, ya, antara amalannya adalah solat maghrib berjamaah di rumah Allah, Masjid Surau, solat isya berjamaah di rumah Allah, kemudian solat tarawih sama ada berjamaah ataupun seorang-seorang, dan solat subuh berjamaah. 4 amalan ni asas. Kalau kita istiqamah 10 malam terakhir, tak miss, confirm dapat. Walaupun kita tak pernah nampak tanda-tanda tersebut. Tak pernah nampak tanda pokok tunduk ke, tak pernah nampak cengkerik berbunyi, kan? Ada orang kata, biasanya saya lalu jalan lorong tu bunyi kucing lah, bunyi cengkerik. Kali ni lalu tak bunyi apa-apa. Malam Qadar kot. Lailatul Qadar kot. Ada yang berbunyi macam tu kan. Pagi esok tu saya tengok matahari redup-redup je. Semalam malam Al-Qadar ni. Walaupun kita tak pernah dapat tanda tersebut, tapi sepanjang hidup kita tak pernah tinggal 4 amalan tersebut, confirm kita telah mendapat malam Al-Qadar, dapat pada 1000 bulan. Ya. Yang pertama solat maghrib berjamaah, yang kedua solat isyak berjamaah. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shalla isya jama'atan faqad nama shalla nisful lail. Siapa yang bersembahyang solat isyak berjamaah, maksudnya di rumah Allah, pahalanya seumpama dia telah qiyamul lail setengah malam. Kan? Rasulullah sambung lagi hadis tersebut, wa man shalla subha jama'atan faka'annama shalla al-lail kullah. Siapa yang sembahyang subuh berjamaah, pahalanya seumpama dia telah qiyamul lail penuh malam tersebut. Kalau kita fokus solat berjamaah di Masjid Surau, maghrib isyak tersebut, dah dapat dah pahala qiyamul lail. Satu je kita kena, dapat dah pahala 83 tahun. Tahun depan buat pula, dapat lagi. Ya, walaupun tak nampak tanda. Kemudian tarawih tak semestinya berjamaah. Berjamaah boleh, tak berjamaah boleh. Kerana disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW, tarawih Rasulullah secara bersama para sahabat 3 hari pertama sahaja. Hari keempat sahabat tunggu kat luar, kat dalam masjid. Rasulullah tak keluar-keluar lagi rumah dia, bilik dia. Tak keluar. Kan?
Esok baru tanya Rasulullah, rupanya Rasulullah tak nak buat setiap malam, takut jadi wajib. Tapi pada zaman Umar melantik imam hafiz Al-Quran untuk menjadi bawa solat malam lah, qiyamul lail ataupun tarawih di masjid-masjid tertentu. Sebab nak bimbing kaum muslimin dapat belajar dalam masa yang sama, belajar dengan Quran, dapat hafal Quran sekali. Ya. Jadi rugilah bagi siapa pada 10 malam terakhir dia sibuk beli baju raya dekat Chowkit, dekat KL, sibuk cari kuih raya, sibuk bakar lemang. Orang lain tarawih, orang lain sedang isyak berjemaah, dia sibuk bakar lemang, berbual-bual dengan saudara mara, baru balik kampung. Tapi tak pergi masjid surau. Tak salah pun pasal langsi ke bakar lemang ke, tak salah. Ya. Tapi malam tu janganlah terlepas 4 amalan tersebut. Maghrib berjemaah, isyak berjemaah, tarawih dan subuh berjemaah. Kalau balik kampung pun pesan pada anak-anak, nak jangan tinggal ni 10 malam terakhir, malam raya kan kita balik kampung. Berhenti dekat RNR, semayang berjemaah. Maghrib berjemaah, isyak berjemaah. Kalau tak ada jemaah, tariklah sedar siapa-siapa. 2 orang pun dah dikira berjemaah. Sebab nak dapat fadilat qiyamul lail. Ya. Tarawih pun buat. Sebab musafir boleh buat seorang-seorang. Ya, buat seorang-seorang 8 rakaat ke 4 rakaat ke, berapa yang setakat boleh lah. Ada orang dia mengadu, dia kata saya tak boleh pergi masjid, saya sakit kaki gauk. Habis tu buatlah tarawih kat rumah. Saya tak buat tarawih kat rumah. Kenapa? Tak pandai selawat. Tak pandai selawat, tak tarawih. Dia ingat ke selawat tu salah satu daripada rukun tarawih, syarat sah tarawih. Kan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya tak ingat yang tu ustaz, jadi saya tak tarawih lah. Habis tu buat apa? Lepas main isyak tengok TV ya. Melepas. Selawat bukan salah satu syarat sah tarawih. Ya, selawat tu tambahan di Malaysia. Ya. Jadi boleh buat tarawih dekat rumah kalau tak sempat. Ya, mudah-mudahan kita dapatlah pahala beramal malam Al-Qadar. Ya. Baik. Jadi pesanlah kalau tuan-tuan ada keluarga ataupun tuan-tuan nak balik kampung nanti, malam-malam ni 10 malam terakhir jangan terlepas solat berjamaah. Mudah-mudahan kita dapat malam Al-Qadar dan kita istiqamah sampailah akhir hayat. Besar pahala Allah bagi kepada kita. Dan benda yang paling utama kita harap pada bulan Ramadan, kita harap pada Allah tidak lain tidak bukan adalah keampunan Allah. Ya. Aisyah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, kalaulah ditakdirkan aku ni bertemu malam Al-Qadar, doa apa aku nak minta?" Maka kata Rasulullah, "Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu anni." Itu doa dia. Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pengampun, ampunkanlah aku. Engkau suka keampunan, ampunkanlah aku. Ya. Kita harap keampunan. Ada orang mengharapkan malam Al-Qadar nak minta kaya lah, nak minta macam-macam. Tapi sebenarnya Rasulullah dah bagi tahu dah, minta keampunan. Bila minta keampunan, kita akan dapat nikmat yang paling besar daripada segala nikmat yang kita rasa besar. Daripada nikmat kaya dan sebagainya, iaitu nikmat syurga Allah Subhanahu wa taala. Aisyah dah ni. Masuk.
Alhamdulillah. Baik. Jadi pada 10 hari terakhir kita kena memperbanyakkan amal ibadah, terutamanya amalan yang wajib kita kena jaga betul. Yang wajib kalau siang berpuasa, jaga daripada melakukan maksiat, ya. Makan minum kita dah jaga dah. Tapi panca indera kita ni jaga betul-betul. Dan pada malam hari jangan terlepas solat fardu berjemaah bagi lelaki dan tarawih. Ya. Dan amalan-amalan yang lain antaranya Rasulullah beriktikaf dan juga bersedekah. Baik. Kata penulis di sini lagi, dalam beramal ibadah kita kena ikhlaskan niat. Ikhlaskan niat. Ikhlas ni dia ada 3 tahap tuan-tuan. Ya, 3 tahap. 3-3 ni ikhlas belaka. Tahap yang ketiga, yang rendah sikit adalah dia beramal ibadah kerana nak dapat balasan Allah Subhanahu Wa Taala. Ikhlas. Ya. Tahap kedua naik sikit, dia beramal ibadah kerana takutkan balasan Allah, takutkan siksaan Allah. Tahap yang paling bagus sekali seperti mana Rasulullah, dia beramal ibadah kerana bersyukur, berterima kasih kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Tahap yang ketiga, dia beramal ibadah kerana nak dapat ganjaran. Sebab ada sebagian ustaz, saya dengar dia kuliah, dia kata, tuan-tuan, kalau tuan-tuan beramal, tuan-tuan sedekah, tuan-tuan mengharapkan balasan, Allah ganti balik. Tuan-tuan, apa lagi? Qiyamul-lail, tuan-tuan harap Allah bagi ni, buat macam ni, tuan-tuan harap macam ni. Sebenarnya tuan-tuan tak ikhlas. Dia kata. Silap tu tuan. Sebenarnya itu pun ikhlas. Kalau kita mengharap balasan Allah. Kenapa? Banyak hadis Rasulullah SAW cerita tentang kelebihan. Kalau buat macam ni, dapat macam ni. Kalau umrah, satu umrah bulan Ramadan, dapat satu umrah bersamaan dengan satu haji pahala. Maknanya Rasulullah nak suruh sahabat buat umrah. Kalau solat berjemaah, 27 darjat. Rasulullah kata. Maknanya Rasulullah nak suruh kita solat berjemaah. Kalau, kata Rasulullah lagi, kalau solat jenazah dan iring jenazah ke kubur, dapat pahala 2 kirat. Sahabat tanya, 1 kirat macam mana? Sebesar bukit Uhud. 2 kirat, 2 bukit Uhud. Maknanya Rasulullah nak suruh sahabat kejar pahala tersebut. Maknanya kalau seseorang beramal kerana nak pahala, duk kira-kira pahala, itu pun ikhlas. Jangan risau. Ya. Dalil yang utama sekali, Rasulullah sebut, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Siapa yang berpuasa bulan Ramadan kerana keimanan, wa ihtisaban, dan berkira-kira. Wa ihtisaban. Berkira-kira. Apa maksud berkira-kira ni? Masa saya kecil-kecil dulu, kalau sekolah rendah, belajar matematik, dia tulis matematik buku teks. Saya tengok buku teks ayah saya, dia tulis ilmu hisab. Ilmu hisab? Sebab belak-belak rupanya matematik juga. Kan? Jadi, wahtisabah ni berkira-kira pahala. Maksudnya. Siapa yang berpuasa Ramadan kerana beriman dan berkira-kira pahala, ghufira lahu ma taqaddama min zambi, akan diampunkan dosa-dosanya yang lepas, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rupanya orang beramal ibadah kerana nak pahala, ya, ikhlas juga. Contohlah tuan-tuan solat jenazah. Kenapa rajin sangat solat jenazah ni? Asal ada kematian je solat jenazah. Bulan ni aku dah solat jenazah 5 jenazah. Aku dah ada 10 kirat bulan ni.
Wah, dia kira macam tu. 10 kira. Tapi dia tak banggalah. Dia cerita sama-sama geng nak suruh berebut. Tak apa. Itu ikhlas sebenarnya. Sebab berkira-kira ni salah satu motivasi untuk beramal ibadah. Ya. Tahap yang kedua pula, kalau dia takut siksaan Allah. Contoh disebutkan dalam hadis, "Ma min 'abdin yasumu yawman fi sabilillah illa ba'adallahu bidzalikal yawm wajahu 'anil nari 70 kharifa." Mana-mana hamba yang berpuasa sehari di jalan Allah, melainkan Allah akan menjauhkan wajahnya demi sehari puasanya daripada api neraka sejauh 70 tahun perjalanan. Kata Rasulullah SAW. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Ya, sehari puasa kalau benar-benar ikhlas ikut cara Nabi, 70 tahun jauh daripada neraka. Jauh daripada neraka. Macam mana jarak 70 tahun tu? Wallahu alam, sangat jauh. Tetapi pada zaman Rasulullah SAW pernah berlaku satu peristiwa. Rasulullah duduk dengan para sahabat, boleh jadi di Madinah, tiba-tiba bunyi dentuman yang kuat, bom kuat. Sahabat pelik, bunyi apa ni? Sebab zaman dulu tak ada bom. Bunyi kuat-kuat ni suatu yang pelik. Semua berpandang-pandangan. Maka Rasulullah bertanya, kamu tahu tak bunyi apa tu? Tak tahu ya Rasulullah. Itulah bunyi sebiji batu. Boleh jadi besar kot. Dicampakkan ke dalam neraka 70 tahun yang lepas. Sekarang baru sampai ke dasarnya, kata Rasulullah SAW. Maknanya dalam neraka tersebut. Dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala. 70 tahun baru sampai. Maknanya batu tu dicampak sebelum Rasulullah lahir. Sampai-sampai masa peristiwa Rasulullah waktu tersebut. Dalam, ya. Kalau syurga disebutkan dalam hadis 100 tingkat tinggi. 100 tingkat Ustaz, Burj Khalifa lagi tinggi. Jangan bayang macam tu. Antara satu tingkat ke satu tingkat ni ibarat langit dan bumi, kata Rasulullah. Bintang yang kita nampak tu baru langit tingkat seterusnya. Ya. Ibarat langit dan bumi, jauhnya, besarnya syurga Allah Subhanahu. Neraka pula berapa tingkat? Wallahu alam. Ada disebutkan 7, wallahu alam, tapi dia banyak lorong macam sarang semut. Dan neraka paling bawah sekali dalam Al-Quran sebut, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang munafik itu tempatnya di dalam neraka yang paling bawah sekali. Lantai, ground floor. Bukan ground floor, bawah lagi lah. Kan? Jadi 70 tahun dicampak, sangat jauh. Di dunia ni ada Guinness Book of Record, ada seorang namanya Felix, apa saya tak ingat, tahun 2012. Dia manusia yang pertama memecahkan rekod penerjun paling tinggi di dunia. Dia terjun, dia naik kapsul. Orang kedua yang sebelum tu naik kapal terbang, ni naik kapsul. Kapsul lepas tu ada gas helium. Kapal terbang tak boleh naik atas ketinggian tersebut, takut melayang dekat atmosfera. Naik dia pun pakai oksigen, dia duduk dalam kapsul, atas tu ada gas helium, naik sampai atas 39 km jarak daripada bumi dekat Mexico. Ya. 39 km sampai di ketinggian yang sepatutnya, dia pun buka kapsul tersebut, dia pun terjun. Ada kamera lah, dia pakai GoPro, Allahuakbar lah. Ni cabaran Red Bull taja dia. Dia terjun tersebut sampai dekat dunia ni, sampai dekat tanah ni ada jaring. 3 lapis jaring kalau tak silap, pasang dengan kren. Memang tepat kena jaring dan dia selamat. Kan? Berapa minit itu? 39 km. Tuan-tuan boleh tengok di YouTube. Ada di YouTube. 10 minit sahaja. 10 minit. 39 km terjun. Kalau sejam, berapa tinggi? 10 minit dah 39 km kalau sejam. Kalau sehari, berapa ribu kilometer ketinggian. Kalau setahun, berapa juta kilometer. 70 tahun. Masya Allah. Jauhnya, dalamnya neraka Allah. Dunia ni kecil. Sebenarnya neraka lagi besar. Sangat dalam. Allahu Akbar. Jadi ada orang dia berpuasa kerana takut neraka. Kenapa rajin sangat puasa ni? Isnin, Khamis puasa, 3 hari sebulan pun puasa. Kenapa? Dia pun jawablah, aku qiyamul lail tak rajin. Baca Quran pun tak banyak. Apa lagi? Ibadah lain tak berapa. Jadi aku puasa ni mudah-mudahan Allah jauhkan aku daripada neraka. Itu pun ikhlas. Sebab Rasulullah sebut macam tu. Itu maksudnya beribadah kerana takut balasan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang nombor satu yang paling bagus sekali beribadah kerana mengharapkan pahala. Bukan mengharap pahala. Bersyukur kepada Allah. Rasulullah SAW ni seorang yang cantik,
bersih, indah lah. Manusia yang indah. Sahabat tengok dia memang indah. Daripada rambut atas kepala sampai ke kaki. Semua yang comel. Tapi isteri Rasulullah sahaja tahu ada sedikit kekurangan. Kekurangan kat mana? Dekat tumit. Sedangkan sahabat tak tahu kekurangan tersebut sebab Nabi pakai kasut. Tumit Rasulullah ni ada merekah sikit. Tak adalah sampai berdarah, merekah sikit. Sebab apa? Lama sangat berdiri qiyamul lail. Qiyamul lail lama berdiri, banyak baca Quran. Ya, disebutkan antara dalam sebuah hadis Rasulullah pernah baca 3 surah satu rakaat. Al-Baqarah, An-Nisa, Ali Imran. Oh, lama berdiri tu, letih tu. Tak tahu apa jam. Bukan satu malam buat, setiap malam Rasulullah buat. Tapi tak tahulah malam lain. Surah yang sama, wallahu alam lah. Tapi pernah satu kes 3 surah tersebut, beberapa juzuk. Baru satu rakaat. Jadi kerana lama sangat berdiri, tumit merekah. Jadi Aisyah nampak tak comel lah sikit dekat tumit tersebut. Maka kata Aisyah, ya Rasulullah, kenapa beribadah sampai macam ni sekali? Bukankah Allah dah ampunkan dosa kamu dahulu dan akan datang? Maka jawab Rasulullah, afala akuna abdan syakura? Tak bolehkah aku menjadi hamba yang bersyukur? Nabi jawab macam tu. Rupanya Nabi beribadah lebih-lebih tu bukan kerana nak mengharapkan pahala. Bukan kerana nak elak daripada neraka Allah. Ya, sebab Allah dah ampun dah dosa Rasulullah, tetapi kerana nak menggembirakan Allah. Kerana bersyukur. Allah dah bagi macam-macam nikmat, buatlah apa yang Allah suka. Itu maksudnya. Ya, seumpama seorang anak, seorang bapa balik kerja. Kan saya biasa bawa kisah ni, jumpa anak sulung, Kak Long tolong picit ayah. Ayah letih lah. Malas lah ayah. Tapi kalau saya picit ayah bagi duit boleh ya? Boleh, nanti ayah tambah duit saku esok. Dia pun picit. Jadi Kak Long picit kerana nak duit poket. Esoknya ayah dia balik, Angah tolong picit ayah, malas lah ayah. Kalau tak nak picit macam mana? Kalau tak picit, ayah tak bagi duit poket esok. Yelah, dia pun picit. Kak Angah picit kerana takut tak dapat duit. Esoknya balik lagi, jumpa yang bongsu, yang Angah dengan Kak Long tak balik lagi sekolah. Adik, ayah letih lah. Semalam kakak picit ayah. Ayah nak picit ya? Tak sempat minta, tanya. Boleh. Saya picit dia pun picit. Lepas picit bahu, ayah lengur kaki ya? Saya picit kaki tak sempat suruh duk picit. Duk offer. Jadi antara 3 anak tersebut, sudah pasti ayah lebih sayang kepada yang 3 tersebut. Sebab tak suruh-suruh buat. Kan bila tanya kenapa rajin sangat picit ayah tu, ayah tak suruh pun. Dia tu ayah kita, ayah suruh buat je lah. Apa salahnya? Ayah kan dah besarkan kita, bagi duit kita, bagi makan kita, buatlah. Begitulah keikhlasan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia qiyamul lail, dia baca Quran, apa-apa amal ibadah bukan duk kira sangat pahala, tetapi memang ikhlas. Nak apa? Nak mempersembahkan, menggembirakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata penulis, sebaiknya kita ni kalau nak beribadah, jadikanlah semua ibadah kita ikhlas seperti mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau masih duk berkira-kira lagi pahala, tak apa. Masih lagi dapat pahala. Cuba upgrade. Macam tuan-tuan lah, saya yakin niat yang pertama. Duk rumah, zuhur rumah, semuanya zuhur kat rumah, buat apa, tak ada apa aktiviti, baik pergi surau. Tak kira pun 20 darjat tu, 27 darjat saja, memang nak datang, rasa seronok datang surau. Kalau boleh dengar kuliah, tak dengar kuliah, tertidur pun sedap juga. Kan ada macam tu, tertidur, terangguk-angguk, nikmat rezeki apa, dapat menghilangkan keletihan. Baik, selesai bab tersebut. Adab yang seterusnya, saya skip sikit, bersahur. Sabda Rasulullah SAW, tasahharu fa inna fi sahuri barakah. Bersahurlah kamu kerana pada makan sahur tersebut ada barakah. Hukum bersahur ni walaupun disuruh oleh Rasulullah, tak dah sampai wajib, sunat sahaja. Ada orang dia malas bersahur. Lagi-lagi budak-budak muda, dia jamak tuan-tuan. Moreng jamak dengan sahur. Kenapa banyak sangat makan ni sebelum tidur, tak bagus ni. Jamak mak. Jamak apa pula? Jamak dengan sahur. Mana tahu tak bangun. Memang tak bangun selama ni. Kan? Tak dikira jamak tuan-tuan. Ya. Jamak ni solat je lah. Tapi tak adalah sampai berdosa. Istilah je. Jadi sabda Rasulullah SAW, tasahharu walau bijur'atin min ma'. Bersahurlah kamu walaupun dengan seteguk air. Jadi anak-anak kita yang jenis tak bangun sahur tu, tak boleh nak makan nasi tu, kena bangun juga. Paling kurang minum air seteguk beh dah. Budak-budak muda ni malah bangun sahur kan. Kejut, bangun sahur. Ini sunnah Nabi suruh bersahur. Minum je seteguk air beres, sama yang hidup. Contoh. Minum air, selesai. Ya.
Dan Rasulullah kenapa sangat mementingkan bersahur? Faslu ma baina siyamina wa siyami ahli kitab aklatus sahar, kata Rasulullah. Perbezaan antara puasa kami umat Islam dengan puasa ahli kitab adalah pada makan sahur. Rupanya agama ahli kitab ni, Yahudi Nasrani pun ada juga ibadah puasa. Ya. Ibadah puasa daripada subuh sampai maghrib juga, tetapi perbezaannya adalah mereka tak makan sahur. Antara perbezaan lagi, mereka suka melewat-lewatkan berbuka. Kadang-kadang melewat sampai tengah malam. Mereka rasa lagi lewat lagi besar pahala. Tapi tak pernah pun tengok ustaz, orang Yahudi, orang Nasrani puasa. Memang agama selain agama Islam, mereka tak berapa berpegang pada ajaran mereka. Yang berpegang pada ajaran mereka ni adalah para pendeta rahib mereka lah yang buat berpegang. Kita orang Islam dengan kita semua bukan imam, bukan ulama pun beramal. Alhamdulillah. Ya. Jadi Rasulullah ni dia sangat tak suka ada persamaan dengan non-muslim. Ya, apa-apa kalau boleh jangan ada persamaan. Contohnya apa? Dalam kes azan. Kes azan, Rasulullah pada tahun pertama hijrah, Rasulullah panggil sahabat bermusyawarat. Kita nak panggil orang azan ni macam orang nak panggil orang semayang ni macam mana? 5 waktu sehari semalam. Ada sahabat kata kita pukul loceng. Kata Rasulullah, loceng tak boleh. Sebab loceng ni budaya orang Nasrani. Tolak awal-awal lagi. Ada sahabat kata kita tiup trompet. Kan? Maka kata Rasulullah, trompet pun tak boleh. Trompet ni budaya agama Yahudi. Hari pertama meeting tak dapat jawapan nak panggil azan, nak panggil orang solat berjamaah macam mana. Hari kedua baru dapat, tak meeting lah, tapi ada sahabat bermimpi. Ya, jadi saya tak nak cerita yang tu. Maknanya Rasulullah dia sebolehnya tak nak ada persamaan dengan orang non-muslim. Kita pun kalau ada jiwa macam tu bagus. Jiwa seperti Rasulullah SAW. Kalau perayaan 25 Disember kan, warna kesukaan mereka adalah warna merah. Kita pun tak nak pakai warna merah. Pergi pejabat tak pakai warna merah. Pakai warna lain. Sebab apa? Warna merah ni warna kesukaan agama tersebut. Kita berjiwa seperti mana jiwa Rasulullah. Tapi kalau pakai warna merah, kita toleransi agama. Kita meraihkan agama dia, padahal dia batil. Maka kita jauh daripada sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Bukan kita nak berkerah dengan mereka, tapi jangan ada persamaan. Baik. Kemudian sabda Rasulullah SAW, bakirul bil iftar wa akhirus sahur. Bersegeralah berbuka dan lewatkanlah sahur. Bersegera berbuka ni bukan maksudnya berbuka sebelum maghrib. Ya. Bersegera berbuka ni maksudnya masuk maghrib terus berbuka. Jangan delay-delay, jangan lambat-lambat sampai isyak. Lagi lambat lagi kurang pahala. Sebab agama Yahudi dan Nasrani dia suka lambat. Mereka merasakan lagi lambat lagi besar pahala. Dia sama macam kerja OT. OT kalau OT dapat lebih duit. Puasa tak boleh kira macam tu. Saya pernah pergi satu masjid di kampung. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Imam pun baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Budak-budak adalah. Budak-budak kan suka makan. Yang puasa ni. Allahumma lakas sumna wa bika amanna. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wa bika amanna wa ala rizqa aftarna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Asyhadu an la ilaha illallah arhamar rahimin. Budak-budak pun pegang kuih. Rabbana atina, letak balik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Lambat-lambat pula tu. Asyhadu an la ilaha illallah. Fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Budak-budak pegang lagi. Wa sallallahu ala, letak balik. Kan? Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad, kan? Sampai habis. Lambat, doa jadi lambat. Yang tu jadi tak segera, tuan-tuan. Ya. Jadi nak buat macam mana? Berdoalah dulu sebelum azan. Doa semasa puasa ni besar pahala. Bukan semasa berbuka puasa, semasa puasa. Dekat maghrib tu kita tengah puasa, berdoalah. Allahumma lakas sumna ke, dhahabaz zama ke, Rabbana atina ke, Allahumma arhamna bil Quran ke. Tengok 5 minit lagi, 10 minit. Doa macam-macam. Tiba-tiba Allahu Akbar, Allahu Akbar, walhamdulillahi rabbil alamin. Baru makan. Senang, ya. Kemudian wa akhirus sahur. Melewatkan sahur ni memang ramai dah ustaz mengajar tentang melewatkan sahur. Tapi ramai orang tak tahu berapa minit. Berapa minit melewatkan sahur tu? Adakah sekarang pukul 6 subuh? Adakah pukul 5 dikira lewat sahur? Ataupun adakah pukul 5.30 lewat sahur? Ataupun 5.55? Mana boleh ustaz 5.55 itu waktu imsak? Ada orang kata.
Nak tahu berapakah minit? Kita tengok Zaid bin Sabit, seorang sahabat Nabi radhiyallahu anhu, dia kata, kami pernah bersahur bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab Nabi dia beramal dengan lewat sahur. Dia cakap, dia buat. Kata Zaid, kami bersahur bersama Rasulullah. Selesai sahur, kami pun bangun mengerjakan solat. Solat ni adalah solat qabliyah subuh ataupun solat subuh berjemaah. Maka Anas bin Malik, seorang sahabat Nabi yang kanak-kanak, sahabat Nabi yang kanak-kanak, kadang-kadang tak join program orang dewasa. Dia pun tanyalah, wahai Zaid, berapakah jarak antara kamu selesai sahur dengan kamu solat? Berapakah jarak masa? Maka jawab Zaid bin Sabit, lebih kurang 50 ayat. 50 ayat tu berapa? Berapa minit 50 ayat? Dia tak cakap berapa minit. Saya pernah dengar ada ustaz mengajar 50 ayat tu 50 minit. Betul ke? Jadi tuan-tuan, kita tengok Al-Quran. Al-Quran ada satu surah sahaja yang 50 ayat. Surah Al-Mursalat. Satu surah sebelum juzuk 30. 50 ayat. Jadi, nak kira macam mana? Satu juzuk Al-Quran, kita baca 1 jam lebih kurang. Satu juzuk Al-Quran. Orang awam lah, kalau budak tahfiz 30 minit atau 40 minit. Jadi kita ambil orang awam. Satu juz, 1 jam. Satu juz ada 20 muka surat. 20 muka surat bagi 60 minit. Satu muka surat 3 minit. Biasalah. Tak laju, tak cepat. Standard. Jadi surah Al-Mursalat, bilangan muka surat dia, 1 muka surat setengah. Jadi lebih kurang 5 minit lah. 3 minit tambah 1 minit setengah, 5 minit lah kita ambil. Jadi dikira melewatkan sahur dari 5 minit. Kalau 6 masuk, 5 tu dikira melewatkan sahur. Oi, tak sempat ustaz, saya kena makan nasi. 10 minit makan nasi. Kan? Okay, kita memang tak sempat, tapi Rasulullah sempat. Sebab Rasulullah disebutkan dalam hadis, kadang-kadang makan tamar dengan minum air je. Kadang-kadang minum air sahaja. Sebab tu sempat. Makan tamar dengan sahabat, dah selesai. Baiklah, kalau rasa tak sempat 5 minit tersebut, maka kita tengoklah surah yang dekat 50 ayat. Sebab ada satu surah je 50 ayat dalam Quran. Ada 3 lagi surah dekat 50 ayat, iaitu 52 ayat. Surah Al-Haqqah dengan Al-Qalam juzuk 29. Bilangan muka surat dia 2 muka surat masing-masing. 2 muka surat darat 3 minit, 6 minit pun tak sempat ustaz. Ya. Jadi kalau 6 minit tak sempat. Baiklah, ada satu surah lagi 52 ayat, agak panjang. Surah Ibrahim. Ni ayat panjang-panjang. Surah Ibrahim 7 muka surat. 7 muka surat darat 3 minit, 21 minit. Kalau subuh masuk pukul 6, tolak 21 minit, maknanya melewatkan sahur surah Ibrahim 52 ayat, 5.40 barulah dikira melewatkan sahur. Jadi kalau tuan-tuan sahur pukul 5.30, dapat pahala sahur, tapi boleh jadi tak dapatlah pahala melewatkan sahur. Dia dikira 20 minit. Maksimum surah Ibrahim melewatkan sahur. Tak sempat juga ustaz, saya tak ada gigi, geraham dah hilang dah sikit dah, kena cabut. Saya makan kunyah lama. Saya pun kena makan nasi 2-3 pinggan. Ya. Maka nak buat macam mana? Ada satu kaedah lagi, bukalah sahurlah pukul 3 ke pukul 4 ke pukul 5 ke. Kemudian bawa air mineral sebotol, pergi surau. Dekat-dekat 2-3 minit nak subuh tu, minum. Bismillah, gok. Anggap itu dikira sahur jugalah, minum air yang terakhir. Ya. Jadi 50 ayat tu bukan mewakili 50 minit, bukan mewakili sejam, tapi mewakili seperti mana yang kita kira tadilah. Wallahu a'lam. Sebenarnya ada lagi, tapi dah dekat dah. Kita tangguh dahulu yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang kurang saya mohon maaf. Kita tangguh dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.